بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun sudah selesai dengan 30 juzuk Al-Quran pada hari semalam, dan pada hari ini kita ingin melihat secara keseluruhan isi kandungan Al-Quran secara ringkas 114 surah untuk sama-sama kita membuat persediaan warm up kita, ya, memanaskan badan sebelum kita muncul kembali pada 2 Syawal nanti, ya, dengan kita menyambung halaman ataupun juz yang ke-11 satu halaman demi halaman untuk kita pergi lebih mendalam bagi setiap bait perkataan daripada Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah semalam kita selesai Ustaznya, alhamdulillah, ya. Itu sebagai satu hadiah, ya, sebenarnya. Apa perasaan Ustaz bila khatam Al-Quran bersama ramai-ramai, ya, dan kali ini dalam norma baru lah Ustaz, ya. Sila. Itu pasti satu perkara yang sangat-sangat bermakna Ustaz. Sebabnya kali ini satu dapat khatam secara beramai-ramai, kemudian di suasana yang begitu berbeza sekali. Selalu bersila kat masjid, kan, kat rumah, tapi ini kita bersama di medan penyiaran ini. Betul. Subhanallah. Dan yang ketiga pastinya bermakna sebab memahami secara apa orang kata, secara spontan atau secara pantasnya. Sebanyak 30 juzuk itu kita mengetahui
sedikit sebanyak tentang juzuk-juzuk yang kita bacakan ya. itu. Jadi biasa Ustaz ni kalau katakan, tapi saya tak tanya hari inilah kan. Betul, ya. Ustaz. Biasanya kalau saya pergi offline ya, Ustaz. saya akan tanya juz yang ke-25 contohnya kan. Okey. Allah. Apakah yang tuan-tuan boleh belajar ataupun surah 25, surah Al-Furqan, apa yang boleh belajar? Satu point Ustaz ni kan. Betul, Ustaz. Tapi pasal ini online ataupun di kaca TV, tak tanyalah pada Ustaz kan. Tapi kalau kita pergi berjumpa dengan tuan-tuan nanti, harapnya 30 juzuk yang kita lihat sepanjang Ramadan kita dapat simpan ya, savekan ya, ataupun share. Yang hari ini pun untuk tuan-tuan share. Kali ini lagi menarik Ustaz. Hari ini satu hari ini ataupun satu jam ini kita nak tengok 114 surah. Subhanallah. Boleh ke tak boleh? Kita doa banyak-banyak ya. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya, jadi tolong kongsikan ya, dan mungkin tuan-tuan rasa macam saya nak tahulah 114 surah ni sikit-sikitlah kan. Dalam masa 1 minit tu, kalau 1 minit 114 minit Ustaz kan. Tak boleh juga. Setengah minit jadi 114 kali setengah minit lebih kurang berapa? 60 minit. Tak cukup juga. Mungkin 15 saat ya bagi setiap surah tersebut. Jadi ini yang kita akan sama-sama tengok Ustaz ya. Sebenarnya mana yang Ustaz baca awal tadi. Surah Al-Fatihah adalah pembukaan ya, sebagai induk untuk kita membuka potensi kita, kerana dalam surah Al-Baqarah yang Ustaz baca sebentar tadi, formula untuk menjadi pemimpin ya yang mempunyai identiti teguh ya sebagai orang yang bertakwa. Itulah surah Al-Baqarah 286 ayat itu yang kita baca sebentar tadi untuk kita sama-sama kenal. 286 ayat ini Allah nak latih Nabi menjadi pemimpin di Madinah itu, turun 2 tahun lebih itu, dan inilah yang memimpin dan mengajar Nabi modul kepimpinan beridentiti teguh. Dan bila masuk kepada surah Ali Imran Ustaz, bercerita tentang prinsip al-haq, dan 200 ayat yang dinyatakan itu adalah untuk kita sama-sama membina prinsip kebenaran itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, sebagaimana dalam kisah Imran ya, keluarga Imran, dan salah satu daripada manifestasinya itu anaknya bernama Maryam ya, memperjuangkan kebenaran, dan ibunya pun ya, isteri kepada Imran pun memperjuangkan kebenaran. Inilah keluarga yang Allah angkat sebagai keluarga pilihan untuk dicontohi bersama. Dan surah keempat, surah An-Nisa, bercerita tentang kita kena adil walaupun kepada wanita, walaupun kepada anak yatim, kepada orang-orang yang kurang bernasib baik, yang dipandang second class. Maksudnya adil walaupun kepada orang yang lemah. Surah yang kelima, surah Al-Maidah, surah yang bercerita tentang hidangan daripada langit, untuk mengingatkan kepada kita kisah Hawariyun ya, minta maidatu minas sama, dan mereka minta itu untuk apa? Adakah nak sekadar nak menguji Nabi Isa? Bukan, tetapi mereka nak menenangkan hati mereka. Tapi kalau dapat anugerah yang lebih dalam hidup kita tuan-tuan ya, sebenarnya kita akan ditagih balik janji yang telah diberikan, kerana makin banyak kereta, makin banyak duit, makin banyak potensi kelebihan yang kita ada, anak dan sebagainya, Allah akan tanya kita guna untuk apa perkara ini. Itu pelajaran daripada surah kelima. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz ya, itulah lebih kurang cara kita dalam sesi ini. Kita nak lihat balik semula kepada surah An-Nisa ayat 82. Dalam kita melihat Al-Quran ini kena tadabbur. Kita lihat pada muka surat 91 ayat 82 surah An-Nisa, dipimpin Ustaz Tarmizi. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, walaupun kita telah berakhir semalam Ustaz 30 juzuk, tapi Ramadan kita belum berakhir lagi Ustaz. Masih berbaki, dan berbaki ini baki-baki yang sangat penting juga Ustaz ya. Apa nama ni? Orang-orang alim, untuk guru kita, kalau nak berakhir Ramadan ini sedih sangat, sebab tetamu yang sangat hebat ini nak pergi, dan tak tahu lagi bagaimana akan datang Ramadan yang akan datang. Adakah kita masih lagi dikurniakan kesempatan untuk bertemu ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan kita sama doalah kepada Allah Taala untuk kita terus diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama bertemu dengan penghulu segala bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sekarang ayat yang ke-82, ayat penting juga ni, dalam surah An-Nisa di halaman yang ke-91, juzuk yang ke-5. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 82, maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, bertemu dengan fakta-fakta yang tak betul, ya, dengan idea-idea yang tak betul yang menyebabkan berpecah belah dan akhirnya bertelingkah antara satu sama lain. Tetapi sebenarnya Al-Quran ini adalah sebagai satu habl, sebagai satu tali Allah. Jika kita pegang sahaja betul-betul, mungkin ada kefahaman besar kecil, tetapi ia akan menyatukan. Tidak seperti orang munafik, mereka ini kata je nak ikut pada Nabi, ya, tetapi bila sampai saja mereka keluar daripada berjumpa Nabi itu, mereka sebenarnya berpaling, mengatur strategi untuk menjatuhkan kepaduan ataupun kesatuan umat Islam yang berpegang pada satu tali, iaitu tali Allah, Al-Quran. Maka ini adalah surah keempat. Surah kelima sudah kita bincangkan. Surah ke-6 Ustaz, bercerita tentang surah Al-An'am, iaitu binatang ternakan. Dalam hal itu, dalam surah ini diceritakan tentang yakin dan esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid dan tauhid dan tauhid. Malah Allah beri binatang itu adalah untuk kita ambil manfaat, bukan untuk kita syirikkan Allah. Ya, kadang-kadang orang dapat kelebihan Ustaz, ya, sepatutnya dia bersyukur. Betul. Bukannya kufur. Surah ke-7 Allah memberitahu kepada kita, surah Al-A'raf, jangan jadi ashabul a'raf, ya, iaitu antara dua neraka dan syurga yang tidak ada pendirian. Kalau boleh kita ini ambil pendirian orang yang bertakwa, yang lebih dimudahkan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ke-8 adalah surah Al-Anfal. Tuan-tuan masih ingat surah Al-Anfal yang kita bincang, iaitu harta rampasan. 40 ayat pertama Allah beritahu jawapan, memberi syarahan kepada sahabat bila mereka bertanya tentang Anfal, dan ayat 41 barulah Allah beritahu bahagian masing-masing. Nak ceritanya formula untuk kejayaan, sebab kekalahan itu dinyatakan dalam surah Al-Anfal, dan untuk berjaya kita kena pastikan kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ke-9 taubat dan taubat dan taubat, walaupun kepada orang yang tersilap, ya, seperti Ka'ab bin Malik ataupun sesiapa sahaja perlu bertaubat, dan orang kafir pun diajak untuk bertaubat kepada Allah, ya, untuk mencapai kemenangan. Dalam kehidupan kita, pastikan ketika kita nak meneruskan kehidupan ini, jangan kita ini bergantung kepada pendapat diri sendiri, tetapi perlu beriman pada qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengajak orang ke arah kebaikan. Jangan kita cepat mengajuk. Ya, kita kena belajar daripada surah nombor 10 Ustaz, yes, surah Yunus. Ya, surah Yunus, dan kena istiqamah macam Nabi Hud, ya, dalam surah yang ke-11. Dan kita kena tahu bahawa hidup kita ini akan naik turun di lambung ombak seperti Nabi Yusuf Ustaz, ya. Dan sebenarnya kalau kita nak kuat diri kita, kuat guruh pada bunyinya, kuat manusia pada hatinya yang mengingat pada Allah. Itulah surah ke-13, surah Ar-Ra'd, dan diikuti dengan contoh uswatun hasanah pada Nabi Ibrahim. Ya, ini surah 14. Ya, ada perumpamaan tentang pokok. Kalau kita beramal dengan kalimah thayyibah, kita akan menghasilkan pokok yang rendang, keluar buah setiap musim. Maksudnya manfaat kita ini seperti Nabi Ibrahim. Malah sampai sekarang Nabi Ibrahim ini memberi manfaat kepada kita dari segi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah 15 kita berbicara tentang perlindungan Allah kepada orang yang jaga Quran. Ya, Allah yang akan jaga kita, ya, bukannya hijr. Hijr ni batu saja. Pada waktu zaman dahulu ni mereka ingatkan rumah daripada hijr itu dah kuat tu. Betul. Habis dihancurkan dengan pekikan saja. Tak payah nak pakai tentera-tentera yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah 16 adalah surah An-Nahl. Daripada lebah keluarnya madu, daripada manusia keluarnya
amalan ikhlas daripada wahyu. Itu Ustaz ya. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah nyatakan dalam surah An-Nahl, dan pada surah yang ke-17 Allah bercerita tentang surah Al-Isra, Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu adalah pujukan pada Nabi ke kematian Khadijah, kepergian Abu Talib, dan ini adalah surah yang menekankan tentang menghargai Quran dan juga solat. Itu cara untuk kita mendapat kemenangan kembali balik ke Masjidil Aqsa di Palestin suatu hari nanti. Dan surah 18, surah yang biasa kita baca setiap minggu Ustaz, surah Al-Kahfi. Apa isinya Ustaz? Al-Kahfi antaranya mengisahkan jiwa ataupun anak muda yang bersemangat dan juga kental dari segi iman dia. Betul. Dan itulah antara kehebatan dalam surah Al-Kahfi. Itu satu kisah, dan ada 3 lagi berkaitan dengan pemuda ada 2 kebun. Betul. Kisah Nabi Musa bersama Khidir, dan juga kisah Zulkarnain. Pengurusan kuasa, pengurusan ilmu itu untuk mengelakkan cabaran akhir zaman. Dan bagaimana pada surah 19, surah Maryam, ini bercerita tentang bagaimana warisan agama pada anak. Ya, Maryam ada nama anaknya Isa, jadi ada Nabi Ismail, kisahnya anak pada Nabi Ibrahim diceritakan untuk kita ambil pelajaran bersama untuk mendidik anak. Salah satu daripada surahnya adalah surah Maryam, selain daripada surah Luqman pada surah yang ke-31 nanti kita akan tengok. Surah 20 bahagia. Itu Ustaz ya. Kalau ingat surah Taha saja ingat bahagia. Pasal Umar dengar saja terus bahagia, terus peluk Islam. Betul. Ya. Dan surah 21 surah Al-Anbiya banyak cerita nabi-nabi, kerana nabi ini adalah untuk mengingatkan manusia tentang naba, tentang berita besar. Betul. Yang penting, kerana bila bercakap tentang manusia ini, dia perlu sentiasa sedar hari pembalasan, dan hari pembalasan ini disentuh dalam surah ke-22, surah Al-Hajj. Ya, bila kita pergi haji tu Ustaz, dia sebenarnya macam mini akhirat. Ya, manusia semua sama saja, ya, putih saja. Di akhirat nanti lagi dah tak berpakaian Ustaz. Ya, itu sebagai satu peringatan daripada Allah pada surah 22. Surah 23, kalau katakan surah 22 itu untuk antarabangsa kembali kepada akhirat, surah 23 bagaimana setiap individu mukmin itu ada ciri-ciri mukmin. Qad aflahal mu'minun. Allah nyatakan ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 itu Allah cerita ganjarannya. Betul. Ke syurga Firdausil A'la diwariskan kerana mereka menjaga solat, menjauhi perkara sia-sia. Senarai itu pada surah 23. Surah 24 adalah surah An-Nur, cahaya. Kalau ingat cahaya, terus ingat cahaya untuk masyarakat. Ya. Dan ada ayat nur ala nur, hati kita ni ada nur, dan kalau dipancarkan cahaya daripada Quran, dia akan menyebabkan ya manfaat yang besar dalam masyarakat kita. Dan kalau kita nak terus lagi dipancarkan dengan Quran, Allah jelaskan lagi kesannya pada surah Al-Furqan surah 25, iaitu berkaitan dengan ciri ibadur rahman. Tuan-tuan masih ingat lagi ketika kita bincang juz ataupun surah 25 ini, hamba Ar-Rahman ada 12 sifat, ada pada surah 25. Surah 26 surah Asy-Syu'ara. Syu'ara, para penyair, kita masih ingat lagi ada kaitan dengan selebriti. Ya, media informasi, bagaimana Allah menyelar, memberi amaran kepada mereka yang menggunakan media sosial tapi untuk keburukan. Tetapi kalau untuk kebaikan terbaik. Ya, di hujung surah 26. Surah 27. Okey Ustaz ya, boleh ikut lagi Ustaz ya. Okay. Surah An-Naml ya, surah semut. Iaitu kita kena ambil pelajaran daripada semut, tamadun semut yang melindungi, sehingga kan ada kisah Nabi Sulaiman yang tidak sombong, berdoa agar dimasukkan di kalangan orang soleh. Itu adalah kesan bila kita belajar dengan semut. Semut ni rajin, suka tolong. Betul. Ya. Itu pelajarannya. Surah 28 surah banyak cerita, Al-Qasas ya, kerana dalam kisah-kisah ini ada janji Allah. Nabi Musa akhirnya dikembalikan pada maknya, akhirnya diberikan kemenangan ataupun bantuan. Semua ini dalam surah Al-Qasas. Dan surah 29, dalam kita menghadapi cabaran hidup ini, ujian ini memang akan kena pada semua orang. Allah janji, Allah beritahu pada surah Al-Ankabut, surah Labah-Labah. Kalau nak selamat dalam ujian ini, kembali ke rumah Allah, bukan ke rumah labah-labah. Rumah yang paling lemah yang Allah nyatakan. Zaman sekarang ini ada World Wide Web. Bergantung pada web,
tidak kuat mana, ya. Surah ke-30 surah Ar-Rum, ya, surah bercerita tentang bagaimana tanda-tanda ataupun kebesaran Allah itu amat jelas untuk kita beriman, dan Allah memberikan kemenangan kepada orang yang beriman. Ya, kepada ayat-ayat Allah. Jadi kita baca Quran ini tuan-tuan untuk kita dapat sedikit, ya. 604 muka surat memang banyak, ya, tetapi paling kurang kita dah tahu surah Luqman, didik anak, surah Sajdah, kita kena tunduk pada Allah, kita banyak sujud, bangun malam, infak, banyak doa, kerana itu adalah tanda kehambaan kita untuk menguruskan keserabutan. Ya, Allah nyatakan bahawa yang tak serabut adalah Allah, yang banyak serabut kita. Ya, itulah surah As-Sajdah. Kemudian kita ada surah ke-33, surah Al-Ahzab. Iaitu Allah kata serahlah kepada Allah ketika susah, dan juga surah Saba, iaitu serahlah budaya kita, apa cara hidup kita ini kepada Allah. Ratu Saba yang hebat pun akhirnya dengan bismillah, ya, Ar-Rahmanir-Rahim, ditulis oleh Nabi Nabi Sulaiman, dia menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Fatir, surah pencipta, ya, serah diri adalah jalan keagungan, itu temanya, ya. Dan surah Yasin, serah diri ikut formula ketika berdakwah, ikut formula dalam surah Yasin, ya. Jadi ini panduan. Dan surah Saffat, serah diri pada hukum walaupun tidak faham hikmah, iaitu kisah Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ya, kena sembelih pun serah diri juga pada Allah. Serah diri ini bahasa Melayu. Bahasa Arabnya Ustaz ialah Muslim, Islam. Ya, ini surah-surah berkaitan dengan serah diri, dengan taubat. Surah Sad, ya, Nabi Sulaiman ada tersilap sikit, Nabi Daud ada tersilap, ya. Serah diri, taubat. Serah diri ataupun ikhlas pada Allah untuk jadi rombongan masuk syurga, namanya surah Zumar. Surah Az-Zumar, ya. Dan ini adalah ayat, kita nak baca sikit daripada surah 38 ayat 29 untuk kita mengingatkan yang kita buat ini pada Quran Time untuk kita mendapat barakah daripada Quran. Surah Az-Zumar ataupun surah Sad ayat 29 bersama Ustaz Tarmizi. Kita baca sekarang surah Sad di halaman 455, ayat yang ke-29. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 29, kitab Al-Quran yang kami turunkan padamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati tadabbur dan juga tazakkur, mengambil pelajaran, dan ini memberi kesan pada ulul albab. Kita selesai melihat secara ringkas 38 surah, Ustaz. Betul, Ustaz. Dan ini dah cover 23 juzuk. Ya, dalam masa setengah jam. Kita akan sambung lagi beberapa surah ringkas. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini special Ustaz ya, istimewa untuk kita lihat kepada 70 surah secara fast track ya. Okey, ringkas tapi paling kurang tuan-tuan tahu bahawa sebenarnya surah 38 surah Sad adalah surah yang bercerita tentang orang yang pernah buat silap sebenarnya masih lagi ditawarkan syurga oleh Allah SWT. Syaratnya ialah dia anab ataupun ma'ab ataupun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diwakili oleh kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Ayub ya. Ketika sakit pun masih lagi Nabi Ayub ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pun mendengar daripada Ustaz Tarmizi sebentar tadi ayat 29, iaitu kita nak mendapatkan barakah daripada al-Quran ini, tanda kita ini nak anab ataupun awab kembali pada Allah, selalu baca Quran. Selalu tadabbur al-Quran, pasal bila tadabbur ni kita akan menjadikan hati kita lembut ya, sebagaimana yang kita baca dalam ayat 29 muka surat 455. Jadi surah seterusnya surah Az-Zumar, kalau kita nak jadi rombongan masuk ke syurga ya bersama-sama Ustaz, surah Az-Zumar ada panduannya. Surah 40 surah Ghafir ya, iaitu bercakap tentang orang yang diampunkan, dan salah satu daripada makhluk yang sentiasa mendoakan keampunan untuk yang ada di bumi ini adalah para malaikat. Syaratnya ialah kita buat apa yang malaikat sukalah Ustaz ya, yang maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah 41 ini surah Fussilat, iaitu yang dijelaskan. Allah jelaskan peraturan-peraturan perintah Allah dengan baik agar kita jelas ya dalam kehidupan, diikuti dengan surah Asy-Syura. Perintah untuk apa? Kalau tadi banyak cerita tentang menyerah diri, kali ini perintah untuk kita jangan berpecah, sentiasa bermesyuarat, selain daripada kita menjaga kesatuan dalam kehidupan kita. Surah seterusnya surah Az-Zukhruf, iaitu larangan untuk kita kagum pada material benda-benda sebenarnya dunia ya, di mana Allah menyatakan bahawa sebenarnya kalau wa may ya'shu an zikrir rahman, siapa yang berpaling daripada peringatan daripada Ar-Rahman, maka Allah beritahu kita akan dapat assignment ataupun dapat kawan qarin namanya syaitan ya, fahuwa lahu qarin ya, syaitan itu sebagai satu kawan yang di assignkan, nuqayyid lahu syaitan ya. Jadi kita tidak mahu. Jadi kita ada panduan dalam surah Az-Zukhruf, surah 44, surah Ad-Dukhan berkaitan dengan larangan kagum pada kuasa dan penguasa. Ya, jangan kagum. Kita rasa penguasa ni banyak kuasa, kita kagum sehingga kita gadaikan akidah kita. Jangan. Surah Ad-Dukhan mengingatkan kita. Surah Al-Jasiyah maksudnya ialah orang yang berlutut di hadapan Allah. Semua orang akan berlutut Ustaz. Ya. Jadi larangan sombong dan tinggi hati ya dalam hidup kita ini. Jangan kita rasa kita ni takbur. Kerana kita tak ada apa pun. Allah bagi semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, contoh penerima dan penentang Allah, iaitu ini adalah bukit-bukit pasir ya yang diduduki oleh orang-orang pada zaman dahulu. Mereka dapat satu teknologi tetapi mereka menentang rasul mereka. Kita tidak mahu kita ni banyak teknologi, kepakaran, akhirnya kita menentang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apakah larangan lagi ataupun perintah Allah? Taat pada Nabi dalam surah 47, surah Muhammad. Dan dalam surah ke-48 Allah cerita tentang al-fath ya, iaitu kita perlu memastikan taat pada Allah dan Rasul, walaupun mungkin nampak macam ada konflik ketika sahabat daripada Madinah ke Mekah dalam peristiwa Hudaibiyah, tetapi kerana mereka mentaati Nabi, maka kesannya ialah mereka diberikan inna fatahna laka fatham mubina. Sebabnya kita nak baca satu ayat daripada surah 48 ayat 24 surah Al-Fath bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Baik Ustaz, kita nak baca sekarang surah Al-Fath Ustaz ya, di halaman 514, surah yang ke-48 Ustaz ya. Ya, betul. Ayat yang ke-24 atas sekali. Jom kita cuba baca dengan murattal hijaz insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min
بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. Astagfirullahal azim. Dan dialah yang mencegah tangan mereka daripada membinasakanmu dan mencegah tangan kamu daripada membinasakan mereka di tanah Mekah, ya, setelah Allah memenangkan kamu ke atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu Allah menahan. Bila Allah kata menahan tangan, itu maksudnya berlaku perang, Ustaz, ya, sesama sendiri di tanah Mekah setelah Allah memenangkan kamu. Maksudnya selepas peristiwa Fathu Mekah ini Allah tahan. Jadi tak ada tumpah darah. Kan? Ini nak ceritanya apa? Bila kita baca Quran, ya, bila kita makin lagi diberi kemenangan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dibantu oleh Allah. Ada cara bantuannya mungkin di medan perang. Ada yang perangnya berdarah, ada yang tidak berdarah tapi dapat penang. Ya, maksudnya usaha kita ni kecil sahaja berbanding dengan apa yang Allah bekalkan kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kembali pada Quran dan Sunnah, dan tarbiyah sahabat di Mekah itu, di Madinah itu adalah Quran yang kita baca sekarang. Ya, dan ini adalah perintah Allah, dan seterusnya perintah Allah pada menjaga hubungan sosial ada pada surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Ini tata cara beretika dalam masyarakat, jangan mengumpat, jangan ghibah, jangan mengumpat, jangan membuat fitnah, jangan kita ini bergaduh antara satu sama lain, memberi alqab, gelaran yang tidak baik. Itu dalam surah ke-49. Surah yang ke-50 Allah menyatakan surah Qaf, pilihan. Ini kita melihat pilihan-pilihan. Surah Qaf cerita tentang pilihan apa? Antara petunjuk dan kesesatan. Surah yang ke-50, ya, iaitu Allah menyatakan dalam ayat 1 dan ayat 2, mungkin Ustaz boleh baca, Ustaz, ayat 1 hingga 2 pada muka surat 518. Bercerita tentang Quran ini adalah satu yang amat mulia, dan bila kita dengarnya itu dia sampai hati itu nak pecah, Ustaz. Wal Quranil Majid, Quran yang amat mulia sampai kita rasa itu Quran. Kalau berlaku pada tuan-tuan begitu, ketika dengar Ustaz Tarmizi baca, Ustaz Tirmizi baca, itu bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat. Kadang-kadang orang tu baca biasa pun, Ustaz, ya, murattal biasa saja pun dia dah rasa bergegar tu, kerana kemuliaan Quran. Kita baca ayat 1 dan 2. Baik, jom sama-sama kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Surah Qaf di halaman 518. Kita cuba dengan sikah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم. Qaf, demi Al-Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan daripada kalangan mereka sendiri, di kalangan manusia. Maka berkatalah orang kafir, ini adalah ajib. Ya, ini bukan ajib macam surah Jin, Ustaz, ya. Surah Jin surah 72 tu Quranan ajaba. Tapi yang ini hadza syai'un ajib, dia nak perli. Ya, ajib. Kan, kalau begitu maksudnya nabi, rasul, ya. Ini adalah satu perkara yang kita kena elak daripada kata, kerana bila kita cakap begitu, itu menjemput kesesatan dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ada kawan kita ingatkan kebaikan, ya, kita rasa wah hebatnya bila pula jadi ustazah. Kalau kita cakap begitu, nauzubillah min zalik, sebenarnya itu adalah memerli, sarkastik.
Dan sarkastik ataupun memerli ini adalah satu perkara yang ditegah di dalam agama kita, ya. Jadi ini adalah surah Qaf. Pilihan kita nak jadi orang yang mendapat petunjuk, kena lihat al-Quran Rasul itu sebagai ajaba. Ya. Tetapi kalau tidak, kita akan perli Quran, kita perli Nabi, perli kepada orang-orang yang membawa kebaikan. Inilah dalam surah Qaf. Dan surah Az-Zariyat Allah memberi pilihan tadi antara petunjuk dan kesesatan. Surah Az-Zariyat petunjuk, nak rezeki lapang, nak rezeki sempit. Nak rezeki lapang, beribadah betul-betul pada Allah. Nak rezeki sempit, lawan Allah. Ya, tak payah buat dosa apa sebagainya. Itu sebenarnya menyempitkan lagi rezeki yang ada, kerana Az-Zariyat itu adalah angin. Maksudnya angin itu disusun oleh Allah dengan para malaikat uruskannya. Jadi kalau Allah nak bagi orang ni lapang rezeki, angin tiup dan dapat bawa manfaat. Tapi angin yang sama boleh membawa azab kepada seseorang. Baik, surah At-Tur, pilihan, ya, nak pergi ke mana. Hang nak pergi mana kan? Okey. Ustaz, kita nak pergi mana Ustaz? Okay. Kita nak ke syurga. Syurga Allah. Ya, dalam surah ini ada cerita tentang apa aktiviti ahli syurga. Allah. Berdepan-depan, yatasaalun, bertanya-tanya, chat dan dia akan share pengalaman kepayahan di dunia dahulu. Dia kata, mengapalah dulu kan susah nak baca Quran ni kan, nak dengar dia punya ringkasannya pun kan laju 70 surah dalam masa sejam contohnya kan. Dia cakap dalam syurga tetapi berbaloi tuan-tuan, kerana apa? Kerana ia adalah satu perjuangan musyfiqin, tetapi ia berbaloi, ya. Jadi surah At-Tur memberi pilihan, ya, pengalaman syurga, pengalaman neraka. Surah An-Najm kita bercakap tentang bintang turun, ya, wan najmu idza hawa, iaitu ada dua pilihan ilmu dalam hidup kita, sumber daripada wahyu, ya, seperti mana Nabi wa ma yantiqu anil hawa, tidak bercakap daripada hawa nafsu, tetapi satu lagi ialah daripada nafsu, ya. Jadi sumber ilmu daripada wahyu ataupun nafsu yang disampaikan dalam surah An-Najm. Bercakap tentang ada orang yang bercakap bukan guna ilmu, ya, mereka ada dhan yang disampaikan pada halaman 527. Surah seterusnya surah Al-Qamar, surah yang ke-50 berapa Ustaz? Ya, 54. Bulan, bulan, ya. Bila Allah cakap tentang bulan ni, fenomena terbelahnya bulan itu tandanya dah dekat dengan kiamat dah. Dalam surah ini Allah beritahu azab-azab pada orang dahulu agar kita dimudahkan Quran ambil pelajaran, ya. Azab orang lain kita ambil pelajaran. Surah Ar-Rahman surah ke-55, daripada segala nikmat sila ambil pelajaran juga, iaitu jangan dustakan. Ya. Ada 31 kali Allah ulang fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maksudnya, jadi ini adalah surah yang ke-55. Surah 56 Waqiah, ya, ada 3 kumpulan. Kita nak jadi orang yang ashabul yamin, ashabus shimal, yang tak berapa okey, dan satu lagi adalah as-sabiqun as-sabiqun, yang segera dalam melakukan kebaikan. Surah 57 surah besi, ya, iaitu keseimbangan di antara bab-bab spiritual dan juga bab dunia. Jangan sampai kita terlampau dunia sangat, ya, ataupun terlampau akhirat sangat sampai kita tidak mahu makan, tidak mahu berkahwin, tidak mahu minum kerana nak jaga, nak buat pahala Ustaz, ya. Ditegur juga. Tapi jangan sampai dunia sangat yang tak nak kita ni sembahyang, tidak mahu berpuasa, itu tandanya tidak seimbang. Surah Al-Hadid menyatakan bahawa besi itu digunakan untuk manfaat dunia dan juga untuk manfaat daripada akhirat. Surah 58, surah Mujadalah, yang ini berkaitan dengan komitmen dalam kehidupan, iaitu wanita yang berdebat, ya, kes zihar. Jadi nak ceritanya ialah Allah dengar, ya, Allah dengar, dan Nabi kita semua diseru untuk membantu wanita, kaum-kaum yang dizalimi. Itu yang kita boleh belajar. Dan surah Al-Hasyr iaitu surah pengusiran. Dalam surah ini dijelaskan bahawa kalau kita ni committed pada agama, kita jaga jangan mengusir pada orang-orang yang berbuat baik. Dan kekuatan ketika di pulau ataupun dimusuhi, salah satunya ialah dengan kita melihat kepada Asmaullahul Husna. Ingat Allah, ya. Kita nak tengok sikit daripada surah 59. Kita tengok pada muka surat berapa Ustaz? Ya. 548. Kita nak minta Ustaz baca daripada ayat yang ke-18. 19 Ustaz, 19 saja. Okey, ayat 19 saja, ya. Kalau kita belajar sebelum ni Ustaz, ajib, syai'un ajib ataupun ajab Quran dan ajaba. Maksudnya rasa macam nak pecah ataupun jantung kita, hati kita.
ayat yang ke lau anzalna hadzal Quran itu subhanallah ayat 21. Ke Ustaz nak baca ayat tu? Boleh, mana-mana boleh Ustaz. Okey. So, So, kita baca Ustaz ayat. ambil ayat tak apalah ayat 19. 19 okey, kita baca ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah lalu Allah membuatkan mereka lupa akan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jangan lupa Allah, nanti kita akan lupa potensi kita yang sebenarnya sehingga kita tak buat yang terbaik untuk manfaat diri kita. Maksudnya bukan untuk Allah pun, Allah memang dah terbaik pun. Kita ingat Allah, kita dapat yang terbaik. Allah kata wa ulaika humul fasiqun. Orang yang lupa Allah ini adalah orang yang fasik pada Allah Subhanahu taala. Jadi dia adalah 59 surah 60 surah Mumtahanah, ujian kepada wanita ya yang bawa surat. Ya, maksudnya iman ini boleh diuji sebenarnya pada satu masa ketika dalam satu masyarakat. Ini adalah surah Mumtahanah, ujian kepada komitmen dalam beriman. Surah As-Saff, ketika berjuang mestilah dalam satu saf, satu organisasi yang teratur, dan kita korbankan apa? Harta dan juga diri kita, masa kita, kemahiran kita untuk Allah. Itu yang diseru dalam surah As-Saff. Transformasi dalam kehidupan. Ini ada dalam surah Jumaah. Surah Jumaah, kita nak bacalah satu Ustaz ya, ayat 1 dan ayat 2 Ustaz, ayat 2 daripada surah Al-Jumu'ah untuk kita sama-sama melihat, mengulang kaji balik untuk transformasi masyarakat. Ayat 2 ini sebagai panduan. Silakan. Baik, kita baca ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah formula bagaimana transformasi sosial berlaku, iaitu dengan kita tilawah Al-Quran, ayat-ayatnya, kemudian kita membersihkan diri dan juga kita mengajar Alkitab dan juga Al-Hikmah. Ya, jadi ayat 2 ini yang kita baca tadi, sebenarnya dia ada kaitan dengan ayat 1. Bila kita tilawah ayatihi, kita akan nampak Allah ni amat berkuasa, Al-Malik. Bila kita melakukan tazkiyah, kita akan nampak Allah ni Al-Quddus. Bila kita melakukan mengajar kitab, ya, perlembagaan, yang paling berkuasa adalah Al-Aziz. Dan bila kita mengajar hikmah, kita berkenalan dengan Al-Hakim yang maha bijaksana. Itu daripada surah Al-Jumu'ah. Dan surah Munafikun, agar kita jangan jadi orang munafik, salah satunya kena infak. Dan surah Taghabun ialah surah untuk kita mengingatkan jangan sibuk sangat dalam hidup kita ini, ya, jangan diganggu oleh pasangan, anak dan harta sehingga menghalang daripada berjuang. Wa anfiqu, ya, mimma razaqnakum dalam ayat yang ke-10 pada halaman 555. Seterusnya surah At-Taghabun ini, surah Taghabun juga bercerita tentang perkara ini. Dalam surah At-Talaq, Allah menyatakan tentang surah 65 ini untuk menguruskan perselisihan dalam hidup kita ini dengan apa? Takwa. Ya, takwa ini dalam perselisihan paling tinggi dalam rumah tangga ialah perceraian. Jadi dalam apa saja masalah di luar rumah, apa-apa saja masalah kehidupan, takwa adalah solusi penting dalam surah 65. Dan jaga keluarga kita dalam surah ke-66 iaitu At-Tahrim. Apa maksud tahrim? Diharamkan. Dia sebenarnya asalnya Nabi mengharamkan ataupun tak ambil madu Ustaz ya. Pasal
adalah di kalangan isterinya yang tidak suka Nabi ambil madu honey ya. Ini bukan madu yang satu lagi. Okay. Asal. Jadi okey, asal ya. Jadi itu perkara yang penting ya kita faham. Tapi apa mesejnya? Jaga diri dan keluarga kita, dan ada model keluarga yang dinyatakan pada hujung surah ini. Model keluarga yang suami okey, isteri tak okey, isteri okey, suami tak okey, macam Pak Firaun, okey. Dan juga yang dua-dua okey. Namanya ialah Ali Imran, yang anaknya adalah Maryam. Surah 67. Kita dah masuk juzuk 29 Ustaz. Subhanallah. Berkaitan dengan kerajaan Allah, ya, kita nak ajak orang kepada kerajaan Allah, kehebatan Allah dan akhlaknya itu pada surah Al-Qalam, dan Haqqah itu adalah destinasi akhir yang kita akan pergi, dan itulah surah Al-Ma'arij di hujung itu sebelum kita bersurai hari ini Ustaz ya, iaitu apakah 10 perkara untuk kita ini sentiasa jadi orang yang tidak lalai, tidak gelabah ya, tidak mudah untuk kita marah-marah ataupun istilahnya tidak matang dalam kehidupan. Ada panduan daripada surah Ma'arij, surah di mana malaikat ini terus menerus naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, lorongnya itu. Maka kalau boleh kita nak ketika malaikat naik, dia membawa amal kita yang baik yang 10 yang dinyatakan dalam surah ini berakhir pada halaman 570. Ada lagi 100, ada 44 lagi surah kan? Kita sambung esok. Ya. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita di kalangan orang yang salah satu sifatnya sentiasa dawam, daimun dalam solat kita, sebagai tanda kita ini ingin bersama Allah setiap masa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang menjaga salat, yang mendirikan salat, yang berusaha sedaya upaya kami salat di awal waktu. Ya Allah, juga berusaha sedaya upaya kami untuk salat secara berjamaah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan zuriat keturunan kami zuriat keturunan yang menjaga salat, yang mendirikan salat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan kami membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya ya Allah dalam kehidupan kami. Ya Allah, kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami memandu kehidupan kami mencapai redha-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, jangan jadikan kami zuriat keturunan kami sebagai bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami sekeluarga ya Allah daripada api neraka-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita mohon Allah mengabulkan doa kita. 70 surah yang kita lihat secara ringkas pada hari ini, kita menyambung 44 lagi pada hari esok insya-Allah. Moga-moga kita bersama, kita makin cinta dengan Al-Quran, faham mesejnya sedikit Ustaz. Dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam masyarakat kita, dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga selepas ini kita tanya saja surah Taghabun tu pasal apa? Oh, ini hari dinampakkan kesalahan. Kita dapat menjawab bagi anak-anak kecil, bagi anak-anak besar, tuan-tuan perempuan di serata dunia selepas ini. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada malam ini, pada esok pagi. Moga-moga terus rancangan yang dibawakan oleh Mufas ini memberi manfaat kepada tuan-tuan, menjadi ahlul Quran, hamlatul Quran hingga ke jannah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.